Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang mungkin kebanyakan anda sudah sedia maklum, secara sah Parlimen sudah pun dibubarkan berkuat kuasa hari ini 10 Oktober 2022. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kira-kira jam 3.15 petang sebentar tadi melalui perutusan khas beliau yang dibawakan secara langsung di Ashraf Wani dan juga di beberapa saluran media utama negara. Sekaligus kini secara rasmi laluan sudah pun dibuka untuk mandat diserahkan kembali. Pilihan diserahkan kembali kepada rakyat untuk memberikan mandat kepada wakil-wakil rakyat mereka. Laluan ke PRU15 sudah tentu kami akan liputi dari hujung ke hujung. Bermula saat pembubaran Parlimen sehinggalah hari mengundi dan selepas itu sehinggalah kerajaan tertubuh. Untuk PRU15 anda boleh sertakan hashtag Malaysia Memilih PRU15 di semua platform media sosial kami dan kami akan terus bawakan kepada anda secara langsung perkembangan terkini yang kami terima dari semasa ke semasa. Dan ini antara yang terbaru, kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Istana Negara susulan pengesahan pembubaran Parlimen yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Kenyataan itu antara lain menyebut Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berkenan menerima Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Istana Negara semalam. Dalam sesi menghadap yang tidak berjadual bermula jam 12.30 hari itu, Perdana Menteri telah mengemukakan sembah permintaan beliau untuk perkenan Seri Paduka Baginda bagi pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa 10 Oktober, iaitu hari ini. Dan selepas memperhalusi permintaan tersebut, maka Seri Paduka Baginda selaras dengan kuasa-kuasa Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong seperti mana yang termaktub di bawah perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan telah memperkenankan permintaan Perdana Menteri untuk Parlimen ke-14 dibubarkan. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan Baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pada pertengahan bulan November 2022. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa negara yang kukuh adalah penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan demi kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhannya. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang musibah, khususnya bencana banjir. Baik, banyak yang ingin kita kupas susulan pembubaran Parlimen. Banyak sisi yang kita perlu lihat dari segi percaturan politiknya, dari segi proses apa yang kita boleh jangka selepas ini dan sudah tentu dari segi sentimen rakyat dan apa yang kita boleh jangka dalam minggu-minggu akan datang juga berkenaan dengan tarikh-tarikh yang penting seperti hari penamaan calon dan sudah tentu hari mengundi pilihan raya umum ke-15 untuk memilih Parlimen ke-15 negara. Saya mahu mulakan perbincangan bersama dengan Dr. Romzi Ationg, penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah. Dr. Romzi, selamat petang. Selamat petang, Saudara Lokman. Pertama sekali menarik untuk kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara yang menyebut antara lain Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kecewa dengan perkembangan politik semasa. Apa pembacaan dan pentafsiran doktor berkenaan dengan kenyataan tersebut? Baik, terima kasih Saudara Lokman. Pembubaran ini sudah semestinya suatu benda yang dinanti-nantikan dan tidaklah mengherankan sebab dalam 2-3 hari ini sudah ada desas-desus tentang pembubaran itu. Berbalik tentang kenyataan Istana Negara tentang hal yang disebut tadi, saya rasa apa yang menjadi kebimbangan Yang di-Pertuan Agong pada masa kini ialah ketidakstabilan politik, yang mana apabila politik ini tidak stabil sudah semestinya mempengaruhi banyak hal, antara lain ekonomi. Ekonomi sudah semestinya akan terpalit dengan isu ketidakstabilan ini apabila pelaburan luar tidak dapat tidak mempunyai keyakinan terhadap negara ini. Program-program pembangunan pun sukar untuk dilaksanakan apabila kita tidak mempunyai suatu sistem kerajaan yang kukuh. Jadi saya rasa tindakan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan pembubaran itu sudah mengambil kira berbagai hal. Mungkin masih ramai yang bercakap tentang kemungkinan banjir disebabkan
Ya. Ialah Monsun Timur Laut. Monsun Timur Laut. Tapi saya rasa yang di Pertuan Agong lebih memikirkan tentang keadaan ekonomi dan juga mungkin keperitan rakyat pada masa sekarang. Kita juga yakin bahwasanya Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai pendekatan tertentu untuk berhadapan dengan kemungkinan banjir ini. Adakah doktor merasakan bahawa kestabilan politik berada pada tahap yang begitu rapuh sekarang sehingga kita perlu mengadakan pilihan raya umum ke-15 dan menyerahkan kembali mandat kepada rakyat? Sudah semestinya, Tuan, sebab kita melihat sekarang ini pelbagai isu timbul. Persepsi masyarakat pun sudah semestinya tidak baik terhadap kerajaan yang ada pada masa sekarang. Seolah-olah kita mempunyai kerajaan tapi kelihatan kerajaan tidak berfungsi dengan baik. Kita memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, yang mana keputusan-keputusan dibuat dengan tuntas, tidak lagi perlu berdolak-dalik. Dan apabila hal ini, yang ketidakstabilan politik ada, kita bimbang banyak hal negatif yang akan berlaku. Tumpuan pembangunan juga terganggu, usaha-usaha untuk menambah baik masalah menangani masalah yang ada sekarang, khususnya pelbagai hal tentang pandemik yang masih lagi berleluasa, mungkin juga akan berhadapan dengan kemelut yang sewajarnya kita tangani. Jadi saya rasa itu adalah benda-benda yang menjadi pertimbangan. Bercakap berkenaan dengan benda-benda yang dipertimbangkan, Doktor, bagaimana mengadakan pilihan raya umum tahun ini dan kita jangkakan tahun ini, kerana kalau mengikut undang-undang perlu maksimum 2 bulan selepas pembubaran, selepas 10 Oktober 2022, dan jika tiada aral melintang, sepatutnya pilihan raya umum diadakan selewat-lewatnya kira-kira 10 hari bulan Disember 2022. Jadi kemungkinan besar ia akan diadakan pada tahun ini. Bagaimana pelaksanaan pilihan raya pada tahun ini akan memberikan kesan kepada sentimen pengundi jika dibandingkan jika ia dilaksanakan pada tahun depan? Kita kena melihat beberapa faktor, kan. Salah satu itu adalah tentang keperluan kenapa perlunya mengadakan pilihan raya. Antara yang memerlukan kita mengadakan pilihan raya itu ialah tentang kestabilan politik yang bermakna untuk mengembalikan keyakinan bukan hanya rakyat tetapi juga kepada pelabur luar. Kita juga kena melihat tentang keadaan apa yang berlaku ketika ini. Kemungkinan banjir contohnya, itu juga perlu diambil kira. Jadi saya rasa tidak ada perbezaannya sekiranya diadakan pilihan raya pada tahun ini atau tahun hadapan. Sebabnya kepentingan pelbagai faktor itu perlu diambil kira. Kalaulah kita berterusan dengan keadaan yang kucar-kacir pada masa sekarang ini, seperti yang ada sekarang ini, saya yakin kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih rumit. Adakah ia kucar-kacir, Doktor? Iya, semestinya. Kita bimbang benda itu akan berterusan dan ialah benda-benda ini makin berterusan dan wakil-wakil rakyat kita seolah-olah masih lagi melihat percaturan politik ini sebagai sesuatu yang amat penting di pihak wakil rakyat dan ini amat membimbangkan rakyat. Sukar untuk kita mungkin pukul rata sentimen keseluruhan rakyat di seluruh negara maupun di satu-satu kawasan ataupun satu negeri, Doktor. Tetapi berdasarkan pembacaan Doktor di Borneo, di Sabah dan juga di Sarawak, adakah sentimen yang Doktor sebut seperti tadi dikongsi oleh rata-rata kebanyakan penduduk di Sabah dan juga di Sarawak, iaitu mereka mungkin lebih gemar jika PRU diadakan segera, iaitu tahun ini, berbanding jika kita tunggu selepas monsun timur laut reda pada tahun depan, kerana dua negeri ini juga berdepan banyak dengan cuaca tidak menentu, Sabah dan Sarawak. Baik, itu adalah persoalan yang bermain di fikiran rakyat di Borneo ini. Kita bimbang dengan keadaan kemungkinan banjir itu. Tetapi seolah-olah kita diletakkan dalam keadaan kita tidak pilihan untuk mengadakan pilihan raya. Saya rasa memanglah potensi banjir itu akan mempengaruhi jumlah undi, ratus undi yang turun mengundi pada ketika sesi mengundi nanti. Tetapi apa yang paling membimbangkan ialah tentang kesan dari segi ekonomi, pelaburan dan sebagainya. Jadi kita berharap rakyat mengambil kira sentimen yang lebih menyeluruh. Yang maksud saya kita melihat bahwasanya keperluan untuk mengadakan pilihan raya ini adalah sesuatu yang bertujuan untuk menangani masalah yang lebih rumit. Saya tidaklah mengatakan banjir itu tidak rumit, tetapi kita berkeyakinan bahwasanya Suruhanjaya Pilihan Raya telah mempunyai satu kerangka
idea untuk membolehkan benda-benda tersebut dapat diatasi. Adakah kita perlu ingat bahawa PRN Sarawak, Doktor, diadakan pada 18 Disember 2021 dan pada hari yang sama, saya ingat ketika itu, di penghujung hari selepas keputusan diumumkan secara rasmi dan sebagainya, mula kita lihat banjir mula menaiklah, membesar di sekitar negara termasuk di Lembah Kelang. Adakah kejadian itu, banjir pada hari yang sama dengan pilihan raya, ada sedikit sebanyak memberikan kesan kepada sentimen pengundi di Sarawak berdasarkan pengalaman mereka? Sudah semestinya ada juga mungkin setengah pihak yang berasa marah apabila mungkin diadakan pilihan raya pada ketika yang tidak sewajarnya. Tetapi apa yang saya nampak sekarang ini ialah tentang keperluan memastikan politik itu sebagai suatu politik keadaan yang stabil. Tidak lagi kucar-kacir, tidak lagi terumbang-ambing. Jadi kedua benda itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya. Bolehlah dikatakan ditelan mati bapak di luar mati emak. Jadi saya rasa kita berhadapan dengan keadaan pilihan raya yang mana rakyat agak keliru sebenarnya. Perkembangan politik negara sejak 2-3 tahun lepas sememangnya agak tidak menentu, tetapi dua negeri ini, Sabah dan Sarawak, khasnya Sarawak, kita lihat agak stabil. Trend politiknya, trend persepsi dan sentimennya sejak beberapa tahun lepas. Jadi bagaimana setiap parti, kerajaan dan juga pembangkang, Doktor, patut apa pendekatan yang mereka patut ambil terhadap pengundi di Sabah dan Sarawak? Adakah masih selamat sebagai contoh jika kerajaan BN melihat Sarawak sebagai safe deposit untuk mereka dalam PRU 15 akan datang? Saya tidak melihat demikian, Tuan. Sejak PRU ke-13, Sabah dan Sarawak tidak lagi menjadi fixed deposit bagi mana-mana parti. Dan kelihatannya selepas PRU 13 itu, kita sudah semakin menjadi sebuah wilayah yang perlu diambil kira dari segi tuntutannya. Jadi mungkin mana-mana pihak yang bertanding pun harus memikirkan tentang apa yang diperlukan di Sabah dan Sarawak ini. Dan tidak lagi menganggap Sabah dan Sarawak sebagai fixed deposit. Sebabnya kita mampu menentukan hala tuju politik negara. Contohnya kita mengambil kira tentang tuntutan hak-hak yang dianggap sebagai semakin terhakis dan mungkin juga tentang perhatian dari segi jumlah kursi parlimen itu. Jadi saya rasa benda-benda itu harus menjadi pertimbangan di pihak mana-mana parti politik. Jadi apapun, saya tidak menganggap Sabah dan Sarawak ini sebagai fixed deposit. Tetapi haruslah dikatakan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak ini adalah penentu hala tuju mana-mana parti politik pada pilihan raya sekarang ini. Saya boleh katakan Sabah Sarawak boleh menjadi kingmaker untuk pilihan raya ini. Adakah sentimen yang Doktor sebut tadi itu lebih awal itu menarik? Kerana adakah sentimen penduduk di Sabah dan juga di Sarawak, kerana selama ini mereka khawatir untuk sebagai contoh undi pembangkang, walau siapapun pembangkang pada ketika itu, sama ada ia adalah Pakatan Harapan atau mungkin Barisan Nasional pada suatu ketika dahulu, adakah mereka khawatir untuk mengundi pembangkang jika mereka tak yakin pembangkang dapat merampas kerajaan persekutuan? Kerana seperti yang Doktor sebut sebelah tadi, pelaksanaan pengembalian hak-hak sebagai contoh MA63 teramat penting bagi mereka, mungkin isu nombor satu. Jadi adakah itu yang akan memberikan kesan paling besar pada sentimen mereka, iaitu mereka akan lihat siapa yang memberikan kebarangkalian yang paling tinggi untuk agenda itu diteruskan dengan jayanya, termasuk jika berada di sama pihak dengan kerajaan persekutuan? Sudah semestinya, Tuan. Itu adalah faktor yang amat dititik beratkan di Sabah dan Sarawak. Ya, ini yang pertamanya itu sama ada janji itu dapat ditunaikan atau tidak. Ada juga setengah parti yang hanya disebut dalam manifesto, tapi akhirnya berakhir dengan hanyalah dalam manifesto. Jadi semua itu akan menentukan sama ada pengundi di Sabah dan Sarawak ini masih mempunyai keyakinan terhadap parti-parti tertentu itu. Jadi saya yakin sentimen itu masih lagi menjadi penentu sama ada rakyat Sabah Sarawak ini masih mengundi sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Maksud saya tidak kisahlah sama ada kerajaan atau pembangkang, sentimen itu masih lagi kuat. Ini juga mungkin memungkinkan sebahagian besar pengundi di Sabah ini untuk mungkin tidak mengundi sebuah parti berdasarkan keputusan yang sembrono.
mungkin ini juga akan memberi kelebihan kepada pembangkang sekiranya pihak kerajaan tidak mengambil perhatian yang serius terhadap hal ini. Saya mau tarik sedikit perbincangan ini. Itu Borneo, Doktor. Saya mau tarik perbincangan ini ke arah keseluruhan kerajaan persekutuan. Kalau kita lihat satu-satu percaturan politiknya bermula sekarang. Sudah bermula sejak sekian lama, tapi sekarang ini secara rasminya laluan dibuka untuk PRU 15 selepas Parlimen dibubarkan pada hari ini. Kita mulakan dengan Barisan Nasional sebagai contoh. Kita lihat selama ini, sudah tentu mereka cukup yakin untuk bergerak solo. Mereka tidak begitu cenderung untuk teruskan kerjasama dengan PAS walaupun tidak ada apa yang rasmi saya kira setakat ini. Mereka tidak cenderung untuk teruskan kerjasama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Adakah kita jangka Barisan Nasional sememangnya dan UMNO sememangnya akan bergerak solo dan adakah itu cukup untuk memikat pengundi untuk mengundi mereka dan memberikan jumlah kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan? Saya rasa untuk hal ini Tuan, ya terpulanglah kepada apa yang boleh dijanjikan oleh parti itu. Kita tidak lagi bergantung pada sejarah dan sebagainya, tapi tentang kewibawaan sebuah parti itu untuk menaikkan janji. Dalam hal Barisan Nasional contohnya, kita melihat di Sabah ini hubungan di antara Barisan Nasional dan JRS masih lagi kuat setakat ini. Tapi ada juga kemungkinan kerjasama itu tidak menjadi. Jadi semua itu terpulang pada pimpinan kedua-dua komponen coalition. Apapun apa yang kita nampak ialah Barisan Nasional mungkin masih lagi mempunyai keupayaan untuk bergerak solo. Tetapi itu bergantung kepada apa yang boleh dijanjikan oleh parti ini. Maksud saya mungkin manifesto itu macam mana? Bagaimana mungkin manifesto itu boleh menarik undi di Sabah dan Sarawak? Jadi semuanya bergantung kepada janji dan kewibawaan parti ini untuk menunaikan janji. Bagaimana pula dengan PAS dan juga Perikatan Nasional Bersatu? Kita lihat ia adalah satu permainan catur yang agak rumit. Sebelum ini mereka sudah tentu bekerjasama untuk membentuk kerajaan, mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tapi kita semua sedia maklum apa yang berlaku setiap bulan selepas itu dan tiba kita ke hari ini, iaitu PAS juga masih lagi cuba ingin menyatukan UMNO dan Bersatu bersama dengan dirinya, iaitu Parti PAS, tapi masih lagi belum jaya. Bersatu juga tidak mahu bekerjasama dengan UMNO. Dan kedua-duanya seolah-olah tidak cukup kuat untuk bergerak solo. Jadi bagi PAS dan juga UMNO, PAS dan juga Bersatu ini, apa formula yang paling menjanjikan potensi yang tinggi untuk mereka menuju ke PRU ini? Setakat ini kalau menurut sentimen di Sabah ini saya tidak nampak Bersatu dan PAS ini mempunyai sokongan yang kuat. Malahan kemungkinan besar kemenangan pada masa lalu itu adalah disebabkan sokongan parti-parti tertentu, contohnya Barisan Nasional dan parti-parti tempatan. Di pihak PAS pula, seperti yang kita nampak di negeri-negeri Borneo ini, tidak mendapat sokongan yang sewajarnya. Jadi saya rasa potensi untuk kedua parti ini masih lagi sedikit lemah di Borneo. Di peringkat persekutuan pun saya nampak tidaklah seperti yang sebelum ini. Kita harus ingat bahwasanya Bersatu dan PAS itu mungkin mempunyai kekuatan apabila bergabung dengan parti-parti tertentu. Gabungan antara PN dan PAS mungkin boleh dilakukan. Cumanya saya rasa setakat ini ya masih lagi perlu dipikirkan untuk kemungkinan bergabung dengan parti-parti yang lain seperti Barisan Nasional dan sebagainya. Bersatu secara khususnya mendapat banyak undi pada pilihan yang lalu disebabkan gabungan dengan Pakatan Harapan. Jadi mungkin formula untuk bergerak solo di pihak Pakatan Nasional itu masih lagi lemah pada ketika ini. Adakah formula yang digunakan oleh GRS pada PRN Sabah pada September 2020 perlu dan boleh dan wajar diulang sekali lagi pada kali ini PRU 15? Adakah ia berupaya untuk menjanjikan kemenangan? Sudah semestinya di Sabah ini kita bergantung kepada kekuatan JRS. Kalau JRS itu tidak berpecah ataupun masih kuat seperti yang ada pada ketika ini, JRS masih lagi boleh membentuk sebuah kerajaan yang kita harapkan kuat dan tidak stabil sebagaimana yang ada pada masa kini. Keadaannya itu berlaku disebabkan adanya gabungan-gabungan yang tidak ingin bergerak solo, tetapi bernaung di bawah sebuah parti yang memperjuangkan suatu hal tertentu, yakni tentang hak Sabah dan sebagainya. Jadi saya rasa formula JRS itu adalah suatu yang wajar terus
martabatkan di Sabah khususnya. Baik, terima kasih Dr. Romzi Ationg, penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah UMS, dan sudah tentu GRS beroleh kemenangan pada PRN Sabah pada September tahun 2020 ketika pandemik COVID-19 sedang memuncak pada ketika itu, mendapat 8 kerusi, 6 untuk Bersatu Sabah, 1 untuk PBS dan 1 kerusi untuk Star. Dan satu lagi keterangan yang baru saja kami terima, kenyataan yang baru saja kami terima dari GRS memberikan reaksi kepada pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen. Jika saya boleh kongsikan di sini, Gabungan Rakyat Sabah bersedia untuk berdepan PRU15 dan mereka akan bermesyuarat dalam masa terdekat untuk memuktamadkan pengagihan kerusi antara parti komponen. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor berkata, semua parti komponen GRS bersatu dalam menghadapi PRU15 dan telah mencapai beberapa persetujuan termasuk menggunakan lambang yang sama. Katanya, jentera pilihan raya GRS di peringkat negeri dan parlimen sedia untuk diaktifkan semula dan semua parti komponen telah membuat persiapan masing-masing. Pada masa yang sama, Haji G mengulangi pendirian bahawa Dewan Undangan Negeri Sabah tidak akan dibubarkan. Ketua Menteri Sabah itu berkata, jentera pilihan raya GRS di peringkat negeri dan kawasan parlimen sedia diaktifkan semula dan semua parti komponen telah membuat persiapan yang sewajarnya. Perincian lanjut susulan kenyataan ini dan juga kenyataan-kenyataan lain yang kami terima daripada semua parti lain kerajaan dan juga pembangkang susulan pembubaran parlimen sudah tentu kami akan bawakan di astroawani.com dan juga Awani 7.45 malam ini. Khasnya GRS ini kami akan bawakan dalam Awani Borneo jam 7 malam ini. Kita akan teruskan kupasan dan perbincangan serta analisis berkenaan dengan apa yang kita boleh jangka pasca pembubaran parlimen yang membuka laluan untuk PRU15. Kita kembali selepas ini. Anda kembali bersama Buletin Awani khas menjelang Malaysia memilih PRU15 2 jam selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan bahawa Parlimen ke-14 dibubarkan secara rasmi bermula hari ini. Laluan kini dibuka untuk mandat dikembalikan kepada rakyat dalam PRU15 yang kalau ikut undang-undang sepatutnya diadakan paling lama 2 bulan dari tempoh atau tarikh pembubaran iaitu hari ini. Jadi kemungkinan kita akan jangka bahawa rakyat akan turun untuk memilih semula wakil rakyat mereka selewat-lewatnya pada minggu pertama Disember. Tapi belum lagi terdapat sebarang pengesahan. Langkah seterusnya adalah sudah tentu Suruhanjaya Pilihan Raya akan bermesyuarat dan akan mengumumkan tarikh-tarikh yang berkenaan termasuk tarikh kempen, penamaan calon dan sudah tentu hari mengundi. Dan kami di Astro Awani akan terus membawakan kepada anda secara langsung dan terkini di semua platform kami, bukan sahaja di saluran 501 ini, tapi di semua platform media sosial kami dan juga YouTube yang anda boleh ikuti secara langsung. Bermula dari saat ini sehinggalah hari mengundi dan walaupun selepas kerajaan baru tertubuh. Dan ini antara kenyataan yang baru sahaja kami terima, ia daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizan Harun. Kenyataan itu menyebut bahawa beliau telah menerima proklamasi pengisytiharan pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa hari ini, Isnin 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi menjalankan kuasa yang diberikan kepada baginda di bawah perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, persidangan Majlis Dewan Rakyat, persidangan Kamar Khas, mesyuarat jawatan kuasa pilihan dan juga mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas yang telah dijadualkan sebelum ini dibatalkan selaras dengan parlimen yang telah dibubarkan. Justru urusan selanjutnya akan terletak kepada bidang kuasa pihak SPR untuk melaksanakan proses pilihan raya umum dan semua agenda-agenda ini di parlimen, di Dewan Rakyat sepatutnya dijadualkan berlangsung bermula esok, disambung bermula esok. Setelah parlimen dibubarkan, semua sudah pun dibatalkan kerana secara teknikalnya tidak ada parlimen dan tidak adanya ahli parlimen lagi sehingga mereka dipilih atau dipilih semula oleh rakyat dalam masa maksimum 2 bulan dari sekarang atau mungkin lebih cepat dari itu. Apa lagi yang kita boleh jangka khasnya berkenaan dengan kebimbangan yang terbesar berkenaan dengan PRU15 iaitu banjir. Dan apa sekarang yang kita boleh lakukan dengan parlimen telah terbubar selepas parlimen dibubarkan, apa yang kita boleh lakukan dan bagaimana ia memberikan kesan kepada keupayaan kerajaan untuk mengendalikan banjir yang dijangka melanda banyak negeri dalam masa seminggu dua ini. Saya mahu berbicara bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fadil Maddin. Prof. Fadil adalah pengarah Pejabat Pelestarian Kampus
UTM. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali Prof, Terima kasih. soalan terbesar yang perlu kita tanya, adakah pembubaran parlimen ini merencatkan sebarang keupayaan kerajaan sama ada di peringkat negeri atau persekutuan untuk mengendalikan banjir dengan efektif? Okey, terima kasih. Soalan yang sangat menarik, kupasan yang kita sama-sama sudah melihat dari segi keunikan yang kita dapat pada hari ini di mana pembubaran parlimen telah pun berlaku. Dan secara prinsipnya sebenarnya di Malaysia kita memang mempunyai beberapa agensi yang telah pun mempunyai satu kesiapsiagaan berkaitan dengan persiapan banjir. Isu yang paling utama adalah kerana dalam persiapan banjir ini pada waktu yang sekarang ni yang mendesak dan kritikal pada kita adalah apabila melihat data. Dan data yang kita perolehi dan telah pun dibentang di beberapa agensi terutamanya daripada Met Malaysia telah pun mengunjurkan bahawa kebanyakan daripada aspek dari segi hujan yang lebat yang bakal turun di antara sekitar pada hujung Oktober, kemudian akan mencapai tahap puncaknya pada November dan seterusnya akan mula memperlahankan di sekitar Disember dan masuk kepada Januari pada 2023. So mengenai data yang kita ada dan telah kita rumuskan daripada hasilnya, kita dapati bahawa ianya berlaku di antara konsep dipanggil peralihan monsun di mana melibatkan kepada kesiapsiagaan yang paling tinggi, yang paling maksima yang perlu dilakukan di peringkat sama ada di bawah NADMA yang kita tahu menguruskan berkenaan dengan bencana, dan yang kedua di bawah jabatan-jabatan tertentu yang melibatkan di pejabat daerah dan juga beberapa lokaliti di PBT masing-masing. Jadi saya menjangkakan apabila pembubaran parlimen ini telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dia telah melihat kepada beberapa aspek dari segi kesiapsiagaan yang sekarang ni pada pendapat saya telah ditingkatkan mungkin mencapai ke tahap 200% daripada apa yang kita ada sekarang. Jadi ini kerana kita tahu bahawa banyak isu yang berlaku pada masa sekarang ni adalah melibatkan kepada persiapan sebelum banjir, di mana kena ada kesiapsiagaan dan mitigasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana agensi ini mengadaptasi situasi untuk menguruskan ketika berlakunya banjir dan dalam masa yang sama adalah menguruskan pilihan raya. Dari segi prosedurnya dan susun aturnya, adakah pembubaran parlimen, kita tahu kesan pembubaran parlimen yang paling langsung adalah kita tidak lagi ada ahli parlimen, itu satu. Itu adalah kesan yang paling direct. Jadi, adakah pembubaran parlimen ini memberikan kesan atau menjejaskan semua langkah-langkah dan kesiapsiagaan yang Prof sebut tadi untuk kita mengendalikan banjir atau tidak? Okey. Pada peringkat asas, kalau kita melihat kepada apa yang telah pun berlaku sebelum ini di mana kita ada caretakers government ataupun kerajaan yang akan mengendalikan prosedur-prosedur tertentu terutamanya di peringkat lapangan, saya percaya mereka sudah pun diberi panduan dan juga diberi sedikit garis panduan. Antara perkara yang saya nampak akan diberi penekanan dan sepatutnya sudah pun berada di pihak agensi-agensi yang terlibat adalah melibatkan kepada bagaimana gerak kerja yang telah dilaksanakan oleh petugas-petugas tambahan tadi, di samping kemungkinan adanya gerak kerja di peringkat sukarelawan yang mana pada masa ini telah pun digerakkan di beberapa negeri-negeri tertentu yang akan menghadapi banjir ataupun kawasan-kawasan yang telah pun dikenal pasti sebagai zon banjir. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu diambil kira dan mana-mana caretakers government dan sebagainya, mereka telah pun memperincikan setiap SOP yang ada di sini untuk diletakkan sekarang ini di bahu mana-mana peringkat kerajaan tempatan, terutamanya yang melibatkan kepada agensi-agensi di kerajaan-kerajaan tempatan itu sendiri. Jadi ini yang akan ada sedikit dari segi peningkatan dari segi usaha, dan saya percaya adalah isu yang paling utama adalah bagaimana fungsi dan tugas yang akan dimainkan daripada caretakers government ini dan perlaksanaan di peringkat lapangan.
apabila kesiapsiagaan ini menuntut kepada komunikasi yang lebih jelas di antara mana-mana kawasan-kawasan yang akan terbabit dan juga dari segi kesiapsiagaan bekalan-bekalan yang akan dilaksanakan. Sebab kita tahu bahawa apabila berlakunya pertembungan di antara banjir yang kita takuti akan membanjiri juga kawasan-kawasan yang mungkin kawasan yang kita tidak jangkakan, tetapi dalam masa yang sama juga kita kena menguruskan mungkin dari segi pengurusan kawasan-kawasan mengundi, kemudian kempen-kempen mengundi dan sebagainya. Ianya juga akan meletakkan di mana petugas-petugas ini perlu disiapsiagakan juga dengan beberapa maklumat-maklumat asas. Contoh seperti mana kita tahu bahawa tentang prosedur tambahan dan bekalan tambahan yang perlu dibawa kepada peringkat komunikasi. Jadi Ya. ini antara perkara yang perlu diambil kira lah oleh pihak kerajaan tempatan. Ya, difahamkan selepas pembubaran parlimen, kerajaan menjadi caretaker government dan Perdana Menteri kekal sebagai caretaker, tetapi menteri tiada lagi, melainkan jika ada lantikan dibuat sebagai dalam emergency nature atau sebagainya. Jadi bagaimana jika ada sebarang protokol pengendalian banjir yang mustahak yang perlu melalui sebagai contoh Kementerian Air dan Alam Sekitar, KASA, atau Kementerian Dalam Negeri atau MOF mungkin. Ada atau tidak sebarang perkara-perkara yang memerlukan ada kelulusan menteri di kementerian itu untuk bergerak ke hadapan? Okey. Semasa dalam caretaker's government, tentu ianya tidak melibatkan sebarang proses dari segi intervensi di peringkat dasar ataupun polisi, kerana ianya tidak lagi mencapai kepada peringkat di mana memerlukan kelulusan seseorang menteri dan sebagainya. Cuma kita perlu sedar di bahawa di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri, mereka sudah pun membuat sedikit dari segi pengurusan strateginya, di mana melibatkan kepada pengurusan di daerah-daerah. Jadi pengurusan di daerah-daerah ini kebanyakannya adalah diuruskan langsung di bawah peringkat majlis ataupun PBT yang terlibat, tetapi akan dikoordinasikan terutamanya sebab kita tahu bahawa kita ada pusat NADMA yang mana melibatkan kepada bencana. Jadi pada waktu sekarang dan juga kemungkinan telah pun difikirkan oleh pihak kerajaan sebelum ini, di mana ianya telah pun meletakkan beberapa pegawai-pegawai tertentu yang akan menguruskan koordinasi dan komunikasi. Jadi yang paling penting sekarang ni adalah di pihak caretaker's government adalah menguruskan koordinasi ini. Dan koordinasi ini perlulah difahami dan dilaksanakan di peringkat lapangan. Jadi antara dalam tempoh 2 bulan yang kritikal ini, di antara bulan 10 hingga ke bulan 12, di mana akan berlaku banyak persiapan-persiapan tertentu, termasuk kempen-kempen pilihan raya dan juga termasuk yang paling penting dan paling mustahak adalah kepada pengundi-pengundi yang mungkin terpaksa merentasi negeri dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara komunikasi interaktif yang perlu dimainkan terutamanya di peringkat pegawai tadi untuk memaklumkan sebarang petunjuk-petunjuk baru ataupun dipanggil early warning system yang perlu dimainkan supaya ada potensi untuk melakukan pergerakan atau rentas negeri untuk buat pengundian dan sebagainya yang akan tidak menjejaskan dari segi perjalanan ataupun mobiliti. Jadi peringkat pertama yang perlu dilaksanakan dan selaraskan di peringkat pegawai-pegawai yang telah pun diberi amanah di bawah caretaker's government ini adalah untuk memastikan komunikasi ini, strategi ini difahami di peringkat lapangan. Ya. Selamat mungkin untuk kita katakan yang memegang peranan yang lebih direct berbanding kerajaan persekutuan adalah kerajaan negeri dalam menguruskan banjir seperti yang Prof sebut sebentar tadi. PBT banyak berkisar kepada kerajaan negeri dan kita faham dan kita jangka bahawa kebanyakan negeri tidak akan bubarkan DUN mereka berdasarkan pengesahan yang kita peroleh daripada parti-parti yang menguasai negeri-negeri itu. Kita jangka mungkin 10 negeri tidak akan bubar DUN, tapi 3 negeri masih lagi ada tanda tanya dan mungkin akan dibubarkan sekali, iaitu Pahang, Perak dan juga Perlis. Sekurang-kurangnya 2 daripada 3 negeri ini berdepan risiko yang agak tinggi untuk menghadapi banjir. Pahang khasnya, kemudian Perak juga di setengah kawasan seperti yang kita sudah saksikan. Dengan ketiadaan DUN, jika ia dibubarkan juga dalam masa terdekat, apa pula kesan itu kepada koordinasi dan kepada keberkesanan sebarang strategi pengurusan banjir? Okey. Ini yang saya katakan di awal tadi bahawa secara uniknya kita telah pun berhadapan dengan satu keadaan di mana berlakunya satu pengurusan penting sesebuah negara
yang kita jangkakan akan meningkat kemungkinan mencapai kepada tahap persediaan sampai ke angka 200% dan mungkin lebih. Antara perkara yang kita perlu jelas di sini adalah di mana beberapa agensi yang sudah pun terlibat dengan banjir ataupun mana-mana darurat dan sebagainya, mereka sudah pun mempunyai persiapan mereka sendiri, mempunyai SOP mereka sendiri. Tetapi apabila ianya melibatkan kepada gerak kerja, terutamanya pertembungan dalam tempoh dalam 30 hari sebelum tarikh pengundian dan sebagainya, di sini pentingnya seperti mana yang dikatakan tadi bahawa semua peringkat dari segi pengurusan banjir itu sendiri yang kita letakkan di bawah pusat bencana, kemudian mungkin dari segi pelarasan yang akan ada mempunyai pelarasan yang mungkin perlu dilibat samakan dengan tahap sukarelawan di mana mereka juga akan berada di lapangan, dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana media akan memainkan peranan, terutamanya inilah caretakers government akan memberikan reaksi yang setara berterusan untuk memberikan makluman dan hebahan. Jadi saya menjangkakan kemungkinan kerajaan akan cuba membuat beberapa hebahan tertentu melibatkan kepada negeri-negeri tertentu dan zon-zon yang tertentu yang mungkin boleh dilayari di laman-laman web ataupun di mana-mana aplikasi telekomunikasi. Jadi ini akan membantu kepada mana-mana pengundi-pengundi luar ataupun mana-mana masyarakat yang mungkin terpaksa untuk meredah ataupun merentasi negeri tetapi akan mengalami sedikit kesukaran apabila ianya tidak dapat kita selaraskan dalam tempoh 1 hingga 2 hari. Jadi inilah antara konflik yang akan mungkin tercetus di mana kemungkinan ianya pasti akan berlaku di mana jangkaan luar biasa yang akan mungkin mempengaruhi kepada satu-satu zon. Ini yang saya yakin bahawa ianya akan berlaku. Cuma secara umumnya yang kita lihat pada masa sekarang, kerajaan perlu mempunyai satu pelan tindakan di bawah caretakers government untuk memberikan satu maklumat yang sampai ke akar umbi, terutamanya kepada petugas-petugas dan juga kepada warga yang ada di sekitar zon yang akan mengalami banjir. Yang ini penting sebab dia akan melibatkan kepada double SOP, yang saya panggil sebagai double SOP, sebab dia melibatkan kepada isu keselamatan untuk nyawa, aset dan juga untuk para pengundi lah. Baik, itu cabaran menguruskan banjir pasca pembubaran parlimen ini. Tapi bagaimana pula dengan pengurusan banjir, protokol pengurusan banjir sewaktu hari pengundian dan hari kempen, khasnya hari pengundian untuk PRU 15 nanti. Tapi sebelum itu, Prof, saya ingin mainkan semula klip audio temubual awal kami bersama dengan seorang pakar meteorologi. Katanya tumpuan 100% perlu diarahkan pada banjir yang sudah tentu diramal melanda beberapa negeri pada hujung tahun ini. Pakar meteorologi Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah memberi amaran, katanya negara perlu mengambil iktibar daripada banjir besar yang melanda pada Disember 2021. Ketika itu tumpuan terarah kepada pilihan raya negeri Sarawak. Dan jadi inilah yang menjadi masalah, bukannya kejadian banjir tapi tumpuan 100% patut diberi untuk merancang dan menangani kemungkinan banjir ini. Jadi kalaulah adanya PRU, tumpuan ini tidak diberi kepada PRU tersebut. Itu yang terjadi mengapa kita punya respons ke banjir 18-19 agak cacah merbah. Baik, itu berkisar rapat dengan apa yang Prof sebut tadi, iaitu kerajaan caretaker ini perlu mengeluarkan notifikasi, komunikasi kepada orang awam berkenaan dengan banjir dan sebagainya. Tetapi menarik juga apa yang Prof Azizan sebut, iaitu apabila tumpuan terarah ke PRU, adakah kita khawatir fokus mereka ke arah pengurusan banjir ini akan terjejas? Itu dari segi kebenaran, di mana kita melihat kepada seperti mana yang saya sebutkan tadi, taburan di mana luruan kepada peralihan monsun sebab kita sudah pun menjangkakan bahawa kebanyakan negeri-negeri terutamanya di semenanjung Malaysia akan mengalami kemuncaknya pada November hingga membawa kepada di pertengahan Disember, di mana kemungkinan itu akan berlaku pengundian. Jadi di sinilah sebenarnya letak apabila saya katakan tadi bahawa kesiapsiagaan yang kita letakkan pada masa sekarang adalah pada aras 100%. Tetapi apabila berlaku pertembungan antara
isu berkenaan dengan banjir, kesiapsiagaan banjir dan persediaan ke arah PRU ataupun semasa pengundian, isu yang paling akan berlaku adalah bagaimana pengundi-pengundi luar yang mengundi dari satu zon yang kemungkinan tidak sangat berlaku banjir, tetapi dia terpaksa membatalkan pengundiannya apabila kawasan itu dimaklumkan lebih awal kawasan tersebut telah pun banjir. Itu yang pertama, kes yang pertama. Kes yang kedua adalah apabila kemungkinan informasi tidak begitu tepat ataupun jelas dan berlakunya jangkaan luar biasa. Jadi apabila pengundi ini balik untuk mengundi ke kawasan zon yang banjir, tiba-tiba berlaku di mana hebahan yang tidak jelas kepada mereka dan mereka terperangkap di dalam keadaan banjir tersebut. Jadi bukan hanya mungkin tidak dapat membantu kepada proses pengundian, tetapi mereka mungkin mengalami masalah untuk pulang semula ke lokasi asal. Jadi yang dimasukkan sebagai bagaimana tahap kesiagaan dari segi pengundi dan kemungkinan ianya akan menyebabkan peratusan mengundi itu akan berkurangan secara drastik. Yang kedua akan menyebabkan petugas-petugas di Barisan Hadapan mengalami masalah dalam mengkoordinasi, dan yang paling penting adalah bagaimana komunikasi yang disebutkan tadi di peringkat awal itu dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan di peringkat lapangan. Jadi yang ini yang sebenarnya yang dimasukkan tadi, bahawa kebertanggungjawapan caretakers government tadi kena memastikan bahawa elemen ini perlu disampaikan, perlu dilaksanakan, dan kita tahu seperti mana pakar-pakar meteorologi telah pun menyatakan bahawa tahap kesiagaan sepatutnya ditumpukan kepada satu aspek yang boleh membantu kepada langkah pencegahan. Tetapi apabila berlaku dalam keadaan seperti ini, mahu tak mahu akan berlaku dari segi proses di mana kesiapsiagaan itu pasti akan terjejas. Jadi apa optionnya, Prof? Sekiranya satu-satu kawasan untuk mengundi itu dinaiki air sehingga tidak lagi boleh diakses, adakah kita memindahkan peti-peti undi dan pengundi di kawasan terdekat yang tidak dinaiki air atau kurang dinaiki air? Okey, secara teknikal kita pernah membincangkan berkenaan dengan bagaimana peti-peti undi di kawasan-kawasan zon yang tertentu, di mana pada masa sekarang kita di Malaysia masih lagi tidak mempunyai zon penarafan dari segi untuk mengelakkan ataupun menyertakan dalam bentuk aras yang mana kita panggil aras yang lemah hingga kepada aras yang berbahaya. Jadi di tempat-tempat pengundian kebiasaannya dia berlaku di kawasan sekolah ataupun pusat pengundian yang di arah zon yang tertentu. Ya. Jadi sepatutnya apa yang dilakukan dan diterjemahkan dalam bentuk perancangan adalah melibatkan pada zon banjir dan perlu memindahkan sebelum proses pengundian itu berlaku. Jadi pusat pengundian itu perlulah diletakkan di arah zon yang lebih tinggi supaya apabila berlakunya banjir, zon itu tidak akan terjejas dari segi proses pengundian. Bagaimanapun, isu dari segi untuk pengundi ke lokasi pasti akan terjejas. Jadi untuk isu ke lokasi dan sebagainya, sekali lagi Barisan Hadapan ini akan perlu menyediakan keperluan seperti sampan, bot dan sebagainya ataupun petugas-petugas di bawah sukarelawan ini untuk membawa pengundi-pengundi itu ke kawasan untuk mereka mengundi. Dan kita tahu dan kita dah alami masalah ini semasa pengundian semasa di Sarawak. Jadi isu ini akan menyebabkan kesiapsiagaan itu di kalangan Barisan Hadapan akan mengalami lebih banyak mitigasi, langkah-langkah proses yang perlu diambil. Jadi ini akan menyebabkan banyak masalah yang akan berlaku dari segi untuk menyediakan keperluan yang lengkap. Jadi akan berlaku penurunanlah di kalangan pengundi-pengundi. Selain daripada penurunan, adakah kita juga selamat untuk kita jangkakan bahawa pengumuman keputusan untuk satu-satu kerusi itu sememangnya akan lebih lambat, kerana bukan sahaja masalah untuk membawa pengundi-pengundi daripada zon banjir ke zon tidak banjir untuk mengundi, tapi proses susulan selepas itu untuk kumpul undi, untuk bawa peti undi ke satu-satu tempat, untuk mengira dan sebagainya, semuanya akan terjejas logistiknya apabila kawasan sekeliling semua dinaiki air. PRU 14 kita saksikan keputusan keluar dengan agak lambat sehingga jam awal-awal pagi. Pada ketika itu saya ingat atas beberapa faktor tertentu, bukan banjir, tetapi adakah kita menjangkakan perkara yang kira-kira sama sekiranya banjir berlaku di banyak kerusi parlimen di serata negara? Saya menjangkakan ianya bukan sekadar logistik, kerana kita sudah melihat keadaan logistik bukan hanya sebelum banjir tetapi juga di beberapa kawasan-kawasan pedalaman.
mereka mengalami masalah dan kita juga sedia maklum bahawa keputusan itu akan lewat diterima. Tetapi kalau sekiranya berlaku dalam keadaan di mana pada waktu itu berlaku beberapa kejadian-kejadian banjir sewaktu proses pengundian, saya jangkakan bukan hanya di kawasan pedalaman tetapi juga di kawasan bandar akan mengalami isu yang sama. Dan ini juga akan menjejaskan satu lagi isu yang mana apabila proses pengundian itu dilakukan. Jadi akan banyak bantahan, akan banyak isu-isu di mana ketidakpuasan akan timbul daripada aspek pengiraan undi dan juga jumlah undi yang dikutip di beberapa tempat pengundian. Jadi ini Prof menjangkakan bahawa akan ada banyak pihak atau orang yang sangsi, yang syakwa sangka dan yang tak puas hati sama ada integriti pengundian itu ada di setengah kawasan kerana terlampau banyak potensi untuk berlaku macam-macam perkara kerana logistik sangat terkesan dengan banjir. Itu jangkaan Prof. Betul. Saya menjangkakan isu ini akan timbul. Jadi saya percaya proses untuk melakukan kepada PRU ini setelah melibatkan pada data, saya harap dan saya yakin supaya kerajaan yang ada sekarang ini di bawah kerajaan caretakers mengambil maklum bahawa ini adalah antara perkara yang akan menjadi pertikaian di kemudian hari dan sudah semestinya sanggup untuk dihadapi oleh mana-mana caretakers government. Jadi ini akan membentuk kepada satu persepsi kepada rakyat juga bahawa sekiranya pengundian itu akan mencerminkan satu keabsahan yang mungkin tidak jelas kepada pengundi, jadi kemungkinan ini akan juga membina satu persepsi lain, terutamanya melibatkan kepada tahap kesiapsiagaan. Dan sebab kita kena menunjukkan bahawa negara Malaysia bukan hanya sekadar untuk melaksanakan di peringkat persekutuan, malah di mana-mana kerajaan ataupun di mana-mana lokaliti mampu untuk menyediakan keperluan infra dan juga kesiapsiagaan untuk mengatasi segala bentuk masalah ketika musim banjir. Adakah lebih ramai orang perlu mempertimbangkan pilihan yang sedia ada, sebagai contoh mungkin mengundi secara pos kerana mereka tidak boleh bergerak ataupun mereka khawatir untuk mengundi secara fizikal untuk banjir? Adakah itu even possible, Prof? Betul. Untuk proses ini saya rasa saya serahkan kepada SPR, kebijaksanaan mereka untuk menguruskan undi pos ataupun undi awal yang akan diberikan kepada pengundi. Tapi saya percaya mana-mana warga di Malaysia yang mempunyai hasrat untuk membuat pengundian pasti akan cuba untuk memberikan komitmen mengundi secara pos. Jadi isu ini juga perlu ditangani berapa peratus daripada warga di Malaysia yang sanggup ataupun mahu untuk mengundi secara awal ataupun mengundi secara pos. Yang ini juga perlu dapat dari segi refleksi daripada apa yang kita nak laksanakan sekarang. Tapi saya jangkakan ianya akan berlaku banyak intervensi-intervensi yang akan mengurangkan kadar pengundian juga. Ya. Bercakap dengan itu, Prof, soalan terakhir saya, mungkin itu sudah pukul sentuhkan masa. Mengadakan pilihan raya sewaktu tempoh kemuncak banjir. Apa Prof rasa daripada pendapat Prof? Apa impaknya kepada sentimen pengundi? Seperti mana banyak daripada pakar-pakar teknikal dan kita juga melihat antara beberapa perkara yang kita titik beratkan dalam proses mana kita panggil sebagai bencana sesebuah negara, dan kita juga menjangkakan apa model yang kita gunakan di Malaysia sebenarnya adalah berpandukan kepada apa yang dilaksanakan di luar negara. Jadi apa yang kita laksanakan pada masa sekini di mana melibatkan kepada tahap kesiagaan yang perlu ditingkatkan sehingga ke tahap 200% seperti mana apa yang kita ada pada masa sekarang, kemungkinan akan dijadikan sebagai senjata ataupun kepada pemerhatian negara-negara luar kepada Malaysia dalam menguruskan banjir apa yang berlaku di Malaysia. Yang kedua, dia juga akan menuntut kepada satu komitmen di peringkat mana-mana PBT, kerajaan tempatan dan sebagainya untuk melaksanakan mungkin lebih banyak intervensi dan juga proses tambahan. Kita dah ada proses prosedur yang perlu diikuti, tetapi ada proses tambahan kerana ianya melibatkan kepada keselamatan peti undi, terutamanya waktu mengundi, dan ini yang perlu diberi perhatian kerana kita tidak mahu menguruskan banjir dalam masa sama menguruskan peti-peti undi itu akan menjadi pertikaian. Bukan hanya di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat luar. Jadi ini isu yang perlu diambil kira oleh kerajaan yang ada sekarang.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Fadil Maddin, Pengarah Pejabat Pelestarian Kampus UTM, dan sudah tentu ini adalah permulaan yang kami bawakan kepada anda liputan yang langsung menyeluruh dan juga berterusan menjelang PRU 15. Persoalan akhirnya terjawab selepas beberapa bulan dan hari ini Parlimen ke-14 secara sahnya sudah pun dibubarkan, membuka jalan kepada mandat untuk kembali diserahkan kepada rakyat. Apa selepas ini? Kami akan terus teroka dan bincang sepanjang hari, setiap hari di Astro Awani. Terus ikuti kami di saluran 501, saluran pilihan raya anda dan semua platform media sosial kami di Facebook, Instagram, YouTube dan juga Twitter. Kita akhiri di sini dahulu. Kita akan kembali selepas ini dengan rakan setugas Niki Senyambar. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.